ذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan inayahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita ruang dan masa selesai kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan Alhamdulillah, di kesempatan waktu yang ada ini, di antara selepas solat maghrib sehinggalah sebelum waktu isyak ini, kita isikan dengan sedikit perkongsian ilmu yang mana moga-moga dengan perkongsian ini dapatlah kita sedikit manfaat, insya-Allah. InsyaAllah, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita teruskan lagi kuliah bulanan kita daripada pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyatu wal Wasayil Imaniyah, iaitu suatu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, yang mafhum kitab ini iaitu kitab nasihat agama dan wasiat iman. Baik, insyaAllah pada hari ini kita masuk kepada fasal yang seterusnya, iaitu fasal yang membincangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Satu fasal yang menjadi teras dalam kehidupan kita. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan teras yang merupakan praktikal yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sepanjang masa. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafallahu bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Berkata penulis pengarang kitab, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati memberkati beliau. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran ayat 104. Maka apabila membicarakan tentang fasal ataupun bahagian yang membicarakan tentang amar ma'ruf nahi munkar, maka muallif meletakkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang selari dengan tajuk ini, iaitu yang mafhum dari firman ini bermaksud dan mereka menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Wa ya'muruna bil ma'ruf, iaitu kita disuruh untuk berbuat baik, amal ma'ruf. Sedangkan wa yanhauna 'anil munkar adalah kita ditegah, dilarang untuk melakukan kemungkaran ataupun perkara-perkara yang tidak baik. Dan mukmin yang berjaya melakukan dua perkara ini, maka disebut di dalam Al-Quran
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muflihun, orang-orang yang berjaya ataupun golongan-golongan yang berjaya. Baik, diterangkan di sini oleh musannif, ayat ini adalah lanjutan daripada ayat Ali Imran ayat 104 yang sebelumnya, sebelum ayat ini. Maksud berjaya, diterangkan maksud berjaya di sini ialah beruntung ataupun menang dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Kita lihat dulu. Maka makna muflihun adalah, muflihun ni asal perkataannya adalah falaha, fa lam ha. Biasa kita dengar muazzin apabila telah masuk waktu solat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Falah tu maknanya kejayaan. Marilah, hayya 'alas salah, marilah menunaikan solat yang pertama. Bagi orang yang solat itu barulah dia mendapatkan kejayaan. Itu sebab tu hayya 'alas salah dulu, mari kita solat, barulah mari kita menuju kejayaan. Kalau kita tak solat, macam mana nak dapat kejayaan? Tak boleh dimulakan dengan hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Terbalik tak boleh. Sebab orang yang tak solat, dia tak dapat kejayaan. Maka definisi kejayaan di sini ataupun berjaya di sini ialah yang pertama beruntung. Beruntung ni apa maksudnya tuan-tuan? Beruntung ni adalah orang yang berjaya. Orang yang berjaya dalam kehidupan dia yang tadi, dia berjaya melakukan perkara-perkara ma'ruf, kan, perkara-perkara kebaikan, termasuk mendirikan solat 5 waktu itu kan perkara ma'ruf, kan. Maka orang yang begini akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, kan. Dibalas dengan sebesar-besar balasan. Dinyatakan begitu banyak ayat-ayat tentang orang yang berjaya ni Allah balas dengan macam-macam, kan. Tapi masih lagi ada manusia-manusia yang ingkar, yang tidak mahu menuju kepada kejayaan. Kita dikaburi dengan kejayaan dunia lebih daripada kejayaan akhirat. Kita lihat, sedangkan dunia ini hanyalah jambatan untuk kita ke akhirat, adalah kita punya, kita kata, alat untuk kita mendapatkan kejayaan yang besar, kejayaan sebenar, iaitu kejayaan di akhirat. Tetapi kalau kita tidak betul-betul mengamalkan kehidupan Islam yang sebenar, maka kita akan tersilap pandang. Yang kita lihat adalah kejayaan dunia itu adalah kejayaan sebenar. Bahkan sebenar-benarnya kejayaan akhirat itulah yang perlu kita cari. Kejayaan akhirat, tuan-tuan, dia bukan perkara yang boleh dilihat dengan mata kasar terus, tidak. Sedangkan kejayaan dunia kita boleh lihat dengan mata kasar. Seandainya dia itu anak yang cerdik, bijak, kan, dapat, bila dia bijak, maka alhasil, contoh, dia akan mendapatkan result yang baik dalam SPM. Itu kejayaan di dunia. Bila dia dapat result yang baik dalam SPM, senanglah dia mohon UPU, masuk UPU. Sekali lagi, kejayaan di dunia. Bahkan kalau dia mendapatkan pelajaran yang baik, di universiti, maka dia akan mendapatkan, boleh jadi dapat kerja yang baik. Maka itu juga adalah kejayaan dunia. Bila dia kerja dia baik, kerja dia bagus, maka dia akan mendapatkan gaji yang besar, contohnya. Maka itu juga kejayaan dunia. Yang mana kejayaan akhirat? Apabila satu orang itu menggunakan segala kejayaan di dunia, kejayaan dia belajar, kejayaan dengan gaji dia, kejayaan dia belajar universiti, untuk dia menuntut ilmu agama, jadi jabatan ke akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan dia ke syurga. Tak kisah kita nak buat apa pun, maka dia kena ilmu. Penting ilmu, tuan-tuan. Dengan ilmu kita membezakan syarat sah dan batal. Dengan ilmu kita tahu bagaimana solat yang sah, solat yang batal. Dengan ilmu kita mengetahui bagaimana nak menunaikan zakat, mengeluarkan harta sebahagiannya. Dengan ilmu kita tahu bagaimana nak pergi menunaikan umrah. Dengan ilmu juga kita tahu bagaimana nak membezakan yang mana hak dan yang mana batil.
Itu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Dengan ilmu itulah kita boleh mendapatkan kejayaan, beruntung, kemenangan. Kemenangan ni apa dengan makna berjaya muflihun ni? Atiullah war rasul, kan? Taat perintah Allah, taat perintah Rasul, faqad faza fawzan azima. Maka dia akan mendapatkan kejayaan yang besar. Itu makna kejayaan, kan? Orang yang menang, kan? Orang yang menang di dunia ini, dia taat perintah Allah, dia taat perintah Rasul, dia tidak menindas Muslim yang lain, dia telah mendapat kejayaan yang besar. Itu, kan? Kalau kejayaan di ghazwah, perangan tu lain tuan-tuan. Mujahid-mujahid yang sedang kita kata berperang, sedang membela tanah air, sedang melawan musuh adu Allah di tanah Gaza, di tanah Palestin sana. Tu perjuangan yang besar, semata-mata niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sampai sana lagi tuan-tuan. Cukuplah kita berjuang di tanah air kita. Kita berjuang bagaimana diri kita ini duduk pada landasan mentaati perintah Allah, mentaati Rasul, mentaati pemimpin. Maka di situlah kejayaan kita, mendapatkan kejayaan yang besar. Baik. Dan orang yang mendapat kejayaan ini tadi tuan-tuan, dia bahagia. Orang yang mendapatkan muflihun itu adalah orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Dunia dia bahagia, akhirat dia bahagia. Apa beza dunia dan akhirat tuan-tuan? Pertama, kalau nak bahagia di akhirat, kena berbahagia di dunia. Ustaz, macam mana nak bahagia di dunia kalau bala tu datang bagaikan kita kata transit yang tak berhenti-henti, kan? Sedangkan sebenarnya kalau betul-betul kita niatkan segala-galanya kerana akhirat, maka ini saya sebut martabat kekasih Allah lah. Maka dia melihat yang bala di dunia ini hanyalah ujian sedikit saja berbanding dengan apa yang Allah akan beri dia di akhirat. Berbanding dengan redha Allah itu yang lebih utama, kan? Nak dibandingkan dengan ujian di dunia. Tapi kita tak boleh sangkal kita di dunia ni hidup seperti manusia. Manusia mana yang tak rasa letih dengan ujian? Betul tak tuan-tuan? Ada ke manusia yang tak pernah letih ujian? Biasa-biasa. Sama ujian dengan bala, ujian dengan nikmat anugerah Allah bagi ni sama. Tidak. Mesti ada satu ketika kita rasa macam letih betul dengan ujian ni. Sampai kadang-kadang kita mempersoalkan, kenapalah aku sahaja diuji. Betul tak tuan-tuan? Sebenarnya itu lumrah bagi kita. Dan sebaliknya tuan-tuan, apabila kita ada perasaan begini, kembalilah kita mengingati Allah, yang Allah itu berhak ke atas hamba-hambanya, dan Allah sahaja yang mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Kita tidak tahu apa, kan? Sebab tu kehidupan kita ini penuh dengan mujahadah. Kena mujahadah, usaha lagi dan lagi, sampailah kita betul-betul kita kata apa, kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampailah macam orang di Palestin tuan-tuan. Hari ini kita kait banyaklah tuan-tuan. Kalau kehidupannya banyak ujian tuan-tuan. Kalau kita lah tuan-tuan di Selangor ni, satu bom dilancarkan daripada luar negara, apa jadi tuan-tuan? Kita punya risau. Mungkin risau kita itu terlampau risau, sampai kan kita rasa satu benda kita nak buat tak tenang. Kalau satu bom tuan-tuan. Tapi kalau di Palestin, pagi dia dikejutkan dengan bom. Tengah hari nak makan, tak jadi makan, dibom. Petangnya, selepas waktu asar, waktu riadah, dibom lagi. Mula-mula rasa macam ketakutan. Tapi lama-lama ketakutan itu akan jadi suatu semangat, suatu keberanian bagi anak-anak muda. Sebab tu sana budak-budak pun tuan-tuan tak takut dengan Zionis Israel ni tuan-tuan. Dia agak biasa saja. Sebab apa dia kata apa? Ayahku dah lama syahid disebabkan perjuangan ini. Ibu dia dalam syahid disebabkan perjuangan ini. Pakcik dia dalam syahid. Jadi dia kata, apalah gunanya aku hidup ni untuk kalau suka-suka baik aku berjuang seperti mana ayah dan ibu dia. Itu orang Palestin tuan-tuan. Hebat. Kita tuan-tuan cukuplah berjuang ke atas diri kita. Itu keadaan dunia. Berbahagia di dunia dan di akhirat. Tapi hakikat bahagia di dunia ni kalau kita tak faham, memang susah nak sampai. Orang yang faham hakikat dunia,
bahagia itu, bala pun bahagia, nikmat pun bahagia bagi dia. Bahkan tak ada rasa apa-apa, melainkan dia memikirkan hanya senya redha Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Redha Allah, kan? Banyaknya amal redha Allah, kurangnya amal pun redha Allah. Itu orang yang betul-betul memahami. Dan orang yang begini dia akan mendapatkan bahagia di akhirat. Kemudian diteruskan lagi, menyuruh berbuat baik atau benar dan melarang berbuat jahat atau salah adalah sebesar-besar syiar Islam. Nah, kita sebut tentang syiar Islam itu adalah, inilah dia punya, kita kata prinsipal dalam syiar Islam adalah melakukan perkara kebaikan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Itulah syiar Islam. Tapi hari ini orang kalau disebut tentang syiar Islam tapi dia melakukan perkara-perkara yang mungkar, dia sesekali tidak memahami apakah syiar Islam. Dia tidak faham, kan? Generasi hari ini tuan-tuan berapa banyak perkara-perkara agama dilanggar, kan? Anak muda hari ini tak faham agama, maka dia tak faham sebenarnya syiar Islam itu apa. Syiar Islam adalah perlu ditegakkan dalam diri kita dan perlu dizohirkan kepada luar, kita punya luaran itu, kan? Bukan hanya kita kita menyebut di mulut saja. Itu kadang ada orang dia menyokong begini, menyokong saja tidak cukup. Kerana diri dia itu melambangkan syiar Islam yang sebenar. Bila dia ada Islam, itulah syiar dalam diri dia. Tapi kalau hari ini dia tak faham Islam itu apa, maka terkubur syiar Islam bagi dia, kan? Sampai dia tak faham Islam itu apa, ibarat dia mayat. Tidak mengingati Allah ni ibarat mayat, ibarat orang yang mati. Beza orang yang hidup dan orang yang mati adalah orang yang mengingati Allah itu adalah orang yang hidup, kata Nabi SAW. Dan orang yang mati itu adalah orang yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang kafir, tuan-tuan, dia ibarat mayat yang bergerak. Dia itu tidak hidup hati dia. Dia hanya sekadar hidup, sekadar hidup lah. Tidaklah hidup sebenar-benarnya hidup. Hidup pada sains lah kita cerita, tuan-tuan, tapi tidak hidup pada rohani hati dia, kan? Baik. Nah, itu syiar Islam tadi. Ia merupakan asas Islam yang penting dan tugas yang utama atas kaum muslimin. Dengan memelihara asas itu akan luruslah segala perkara dan eloklah segala hajat. Ni orang yang memahami betul syiar Islam tadi, tuan-tuan, yang menjadikan syiar Islam tu asas dalam kehidupan dia, asas yang penting dan merupakan tugas dia, tugas utama bagi orang muslimin, maka dengan memelihara asas itu akan luruslah segala perkara dan eloklah segala hajat. Makna yang jadi, tuan-tuan, eloklah segala tingkah laku dia, perbuatan dia, kan? Kehidupan dia akan elok bila dia menjadikan syiar amar ma'ruf nahi munkar ni sebagai asas dalam kehidupan. Maka terjagalah, terpeliharalah segala-galanya bagi diri dia. Orang yang memahami betul-betul ni merupakan prinsipal lah, kita kata, tuan-tuan, prinsipal dalam kehidupan kita, kan? Dengan mencuaikannya pula, orang yang meninggalkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini, dengan mencuaikannya pula akan tergendalalah segala hak dan terlanggarlah segala batasan. Akhirnya akan lenyaplah yang hak atau benar dan akhir pula yang batil atau salah. Orang yang tidak memahami prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini, dia akan menjadi orang yang cuai. Dia akan menghilangkan syiar dalam diri dia dan mudah dia untuk terlanggar ataupun melakukan terkeluar dari batasan syariat. Kita kata orang yang tidak menjadikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar akan mudah terkeluar daripada batasan syariat, melakukan perkara-perkara yang salah, melakukan perkara-perkara yang batil. Itu kan orang yang betul-betul tidak menjadikan tadi itu sebagai prinsip,
Kalau dia tak faham Islam, dia kata mudah nak tinggalkan solat, tidak bayar zakat, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kan kalau dia tak memahami amar ma'ruf nahi munkar, macam mana dia nak, dia akan memandang mudah bagi mendirikan solat, dia akan memandang mudah bagi menunaikan puasa bulan Ramadan. Dia rasa macam bukan suatu kepentingan, bukan tugas dia. Sedangkan tugas bagi muslimin itu kan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran, dan dia itu sebagai hamba, dan tidaklah jadikan kan manusia, jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tidak faham, maka amat dekat dia dengan lembah kebatilan, akan menjauhkan dia daripada ilmu, akan mendekatkan dia kepada kejahilan, akan menjadi orang yang jahil. Sebab itu amat penting membicarakan tentang perkara ini. Maka yang baik atau benar di sini ada jelaskan yang baik tadi. Bila kita nak faham amal ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf tadi, wa ya'muruna bil ma'ruf, apa benda yang makna yang baik tadi? Baik atau benar di sini bermaksud segala perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengerjakannya, yang Allah letak, Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagai syariat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah syariat yang tak boleh sesekali seseorang ingkar, walaupun satu perkara di dalam Al-Quran tak boleh ingkar. Tak boleh ingkar perintah Nabi SAW yang dinyatakan sebagai wajib, khabar yang sahih, yang wajib Nabi sebut kan, tak boleh tinggal. Orang yang tinggalkan ni lah orang yang tak faham amar ma'ruf dengan makna ma'ruf tu apa, apa yang makna baik dan benar itu. Maka semua perkara di dalam Al-Quran itu tak boleh ditinggalkan, kena mengerjakannya kan. Sebut tentang mendirikan solat, aqimus solat wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat. Dan aqimus solat adalah hablu minallah, hubungan kita dengan Allah. Manakala wa atuz zakah adalah hubungan kita dengan manusia, hablu minan nas. Ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada rekod di sini yang disebut di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam kitab Nasaihul Ibad dinyatakan. Saya ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara apa tuan-tuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi lin-nas wa afdalul a'mal idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdilahu daynan wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wad-durru bil muslimin. Maksudnya apa tuan-tuan? Hamba, ahabbul ibad, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'un nasi linnas. Yang pertama adalah manusia yang bermanfaat kepada, terlupa saya, maaf, iaitu manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Ini perkara dua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, jadilah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Wa afdalul a'mal, dan seafdal a'mal perbuatan adalah idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an, iaitu membuatkan hati-hati mukmin itu senang dengan cara menghilangkan yatrudu anhu ju'an, menghilangkan kelaparan bagi muslimin. Au yakshifu anhu karban, ataupun mengangkat kesulitan bagi mukmin muslimin.
au yaqdilahu dainan, atau membayarkan hutang bagi mereka. Wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma, dan dua perkara ini disebut di sini, dua perkara yang paling buruk, yang paling tak baik kita kata, akhbathu minhuma adalah syirku billah, mensyirikkan Allah. Yang kedua waddurru bil muslimin, dan yang kedua adalah memudaratkan muslimin yang lain. Ini dua perkara yang sangat-sangatlah ditegah. Sebab tu disebut di sini, saya kaitkan di sini untuk dengan makna tadi. Dengan makna yang benar tadi itu, apa hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia itu ditegahkan. Hubungan Allah tadi kita kata aqimus solah, yang saya sebut tadi. Maka orang yang tak mendirikan solat, mudah dia jatuh kepada syirik kepada Allah. Hubungan dengan Allah dia akan tergadai. Sedangkan wa'atuz zakah, menunaikan zakat, itu diperintahkan bagi orang yang tak menunaikan zakat, tidak mahu menolong orang lain, akan mudah dia untuk menjadi orang yang memudaratkan orang lain. Wadduru bil muslimin. Ini sifat kita. Hubungan, sebab tu adalah hadis Nabi SAW tentang apa dua perkara yang paling besar, yang paling baik itu. Disebut juga di sini tuan-tuan, iaitu dalam sebuah hadis Nabi SAW, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada yang lebih afdal daripada dua ini adalah beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dan bermanfaat, memberi manfaat kepada muslimin. Itu dalam hadis Nabi SAW. Kan? Kita baca lagi tuan-tuan, satu hadis lagi tuan-tuan. Man asbaha la yanwi dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Dan barang siapa yang bangun pagi dia, man asbaha la yanwi dhulma, dan tidak dia berniat untuk menzalimi salah seorang daripada muslim yang lain, maka ghufira lahu ma jana, maka akan diampunkan dosa-dosa dia yang lampau. Itu besarnya fadilat orang yang bila bangun pagi dia niat tidak mahu menzalimi orang lain, kan? Dia nak jaga hati kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Niat hati ni, kalau aku bangun pagi, sebab tu sebelum tidur tuan-tuan, kita kena niat memaafkan orang-orang yang melukai hati kita, orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita cuba maafkan, sebab esok pagi kita boleh niat bangun pagi dengan hati yang baik, berbanding dengan orang yang tidur dalam keadaan berdendam. Bangun pagi jadi apa tuan-tuan? Bangun pagi dia akan cari, dia kata siaplah ni, kan? Siaplah dia tu, kan? Semalam dia bagi aku kopi pahit, terlebih pahit, sedangkan aku ni minumnya manis kopi. Dia jadi berdendam. Sedangkan dia kena memaafkan, kan? Dan waman asbaha yanwi nusratal mazlum, dan barang siapa yang bangun pagi dia yanwi nusratal mazlum, dia berniat untuk menolong orang-orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslimin, dan dia berniat juga untuk menunaikan hajat muslimin, orang-orang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Kan, orang yang bangun pagi, dia boleh bangun pagi, dia niat nak tolong orang dah. Niat nak tolong orang yang dizalimi, orang yang teraniaya. Contoh, kita tahu ada orang yang hidup dia tak berapa nak baik macam kita niat nak tolong dia, orang teraniaya, kan? Ataupun dia nak nak mencukupkan hajat-hajat muslimin, kan? Nak cukupkan mana keperluan ada orang. Kita tahu, macam saya sebelum ni saya cerita, mungkin tuan-tuan mungkin boleh cari orangnya. Terkeluar saya rasa belah Lengging sana, saya adalah jual, macam tak bagus nak cerita di sini. Adalah saya jumpa seorang hamba Allah, sebenarnya saya adalah kita bawakan, ada orang beli sesuatu daripada kita bawa lah. Daripada satu orang perempuan jumpa saya, orang tua, terketa-keta naik stroller, jumpa
keluarkan duit RM1. Dia kata boleh tak tolong kira kan. Saya kata ya. Lepas tu saya duduk hati saya, kenapa dia ni duduk seorang-seorang. Jadi saya pun keluar tanya orang sebelah rumah dia, kenapa duduk seorang-seorang. Wah, anak dia tak nak beli rumah dah. Anak dia nak jual rumah ni, nak halau mak dia kebajikan. Allah, saya dah laporkan kepada kebajikan masyarakat kan, pusat kita kata kebajikan masyarakat, apa kita bagi pusat betul, pusat kebajikan masyarakat kan, supaya ditolong. Kesian tuan-tuan, saya duduk tengok, ya Allah, anak dia sanggup buat macam tu kat dia. Kita tak tahu, kita ni muda lagi, esok anak kita kalau buat macam tu kan, kita tak tahulah kalau kita kena juga. Tapi kita doa lah, sebab tu dalam doa kita kena Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kena doa selalu moga zuriat kita ni menjadi zuriat yang baik-baik, mendirikan solat kan. Itu kita carilah orang begini. Saya pasti pihak masjid mesti ada cari orang-orang yang memerlukan bantuan, bagilah apa yang keperluan, bagi beras, bagi gula. Tapi bila kita bagi macam ni, ada pula jadi isu, ada pula orang datang minta bantuan kan. Macam di tempat saya di Ceras tu, saya sembang dengan pengurusi tu, 3 hari orang yang sama datang, kata dia nak kena halau rumah lah. Tapi kita kesian sebab apa, dia bawa anak kecil, letak tabung kan, minta bantuan. Bila kita nak bagi beras apa semua, dia kata tak perlu. Dia kata nak bayar rumah je. Dia kata dah 3 bulan nak kena halau daripada rumah. Tapi kalau kita betul-betul nak tolong kan, kita usaha kita lah cari yang mana memerlukan ini kan. Kita tak boleh kira tuan-tuan, tak kisahlah negara kita maju macam mana sekalipun kan. Kalau kita logik fikir kita, ada ke orang kelaparan kan? Negara punya banyak makanan tuan-tuan. Kalau kita pergi kedai pun kan, kita minta makanan pun takkanlah kejam orang tu tak nak bagi makanan, mesti bagi punya tuan-tuan. Tapi apakan daya, kalau benda tu lah dah ditakdirkan oleh Allah, jadi juga tuan-tuan. Itu sekadar cerita lah tuan-tuan sahaja saya cerita. Okey, baik. Maka orang yang tadi ni, waman asbaha yanwi nusratal mazlum dan wa qada'a hajatil muslimin, maka kanat lahu ka ajri hajati mabrurah. Maka seperti mana ganjaran dia tuan-tuan, seperti haji yang mabrur. Haji yang mabrur tuan-tuan, kita kalau pergi haji kan, kita nak haji yang mabrur. Tapi kita tahu ke haji kita mabrur tuan-tuan? Tak tahu. Sebab haji yang mabrur ni, dia tentang berkait rapat tentang keikhlasan kita menunaikan haji. Maka bila berkait rapat dengan keikhlasan, Allah yang menentukan haji itu mabrur ataupun tidak. Sebab tu. Tapi kalau kita nak pergi haji, bukan selalu kita boleh pergi haji betul. Kan? Kalau yang paling sebaik-baiknya tu, bagi kemampuan, man istata'a ilaihi sabila, itu sekali. Tapi ada pandangan mazhab, boleh pergi, kalau mampu berkemampuan kan, boleh pergi lain. Umrah tak salah saya kurang-kurang 4 kali pergi kan. Selebihnya itu tuan-tuan dah memadai, bagilah kat orang lain kan. Tapi kalau kita boleh tuan-tuan, apa salahnya? Cuma kena cek lah, mungkin ada saudara mara kita. Sebab yang pertama itu dan yang kedua, yang ketiga, status yang tak sama kan. Status yang kedua tu kita kena tengok betul-betul ada tak kita punya saudara mara, ada beradik kita yang memerlukan. Tak boleh kita tinggalkan macam tu je tuan-tuan kan. Itu tentang haji lah tuan-tuan. Saja saya share hadis ni supaya kita menjadikan iktibar kepada kita. Hari ni kalau kita contohlah tuan-tuan yang terang-terang dianiaya tu tuan-tuan, nusratul mazlum tu siapa nak tolong tu, tak mampu kita nak tolong, pergi ke Tanah Ghaza tuan-tuan, silap hari bulan baru nak masuk ke sepadan dah kena tembak kan. Mungkin kita boleh tolong berupa kewangan kan, tapi kita tak boleh tolong. Contohlah kita betul-betul kita kata nak ketulusan nak, sebab disekat tuan-tuan. Hari ni hari ke-8 9 hari ke-9 baru dibuka sempadan di di Mesir tu kan, baru dibuka, baru bantuan masuk berbondong-bondong masuk. Sebelum ni ditutup kan, tak boleh nak bantu. Hari ni boleh bantu lah tuan-tuan. Kalau kita nak tolong akan mujahidin Al-Qassam, tak mampu kita tak boleh pun tolong tuan-tuan. Bahaya keselamatan negara dan keselamatan diri kita. Segala transaksi, segala perpindahan wang boleh detect, kita bantu, kita akan
akan letakkan sebagai penyokong Hamas ataupun kita sebahagian daripada Hamas boleh kena tangkap dan sebagainya, tuan-tuan, memudaratkan diri. Jadi kita bantulah daripada ada hari ini banyak tuan-tuan aman Gaza lah, bebas Palestin, saya tengok kan. Tak payah bantu banyak, tuan-tuan bantu sedikit, tapi kita boleh buat tu alhamdulillah. Itu antara cara kita nak menolong lah, tuan-tuan. Tapi lebih baik kita melihat kepada sekitar kita, adik-beradik kita, keluarga kita, kalau ada yang memerlukan, kita tolong yang tu dulu. Baik tuan-tuan. Sedang mana tadi? Dan yang jahat atau salah pula ialah segala perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukannya. Ini bertentanganlah tuan-tuan. Mungkar tu apa? Benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkar ni macam-macam. Sebesar-besar kemungkaran adalah syirik kepada Allah. Tu je kena faham. Sekecil-kecil kemungkaran tu banyak, tapi kemungkaran ni kalau dilakukan berterusan jadi fasik. Dosa-dosa kecil kalau kita lakukan berterusan jadi fasik. Tu tak boleh dilakukanlah, senang cerita, elakkan. Sebab tu kita kena jadi satu sifat, kita panggil sifat yang wara'. Wara' ni apa tuan-tuan? Perkara yang sunat dilakukan seperti wajib, perkara yang tak baik ditinggalkan, yang kurang baik ataupun kita kata makruh ditinggalkan seperti haram. Tu kalau ada sifat wara' kat diri kita, boleh kita buat sedikit demi sedikit, insya-Allah. Dan tuan-tuan, sedangkan dia suka jika sekalian hamba-hambanya menjauhinya. Menjalankan tugas ini, yakni menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, adalah suatu yang wajib dan perintah yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Sebab apa? Sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang marra'a, barang siapa yang melihat minkum munkaran, di antara kamu itu ada kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadihi, maka kena diubah dengan tangannya. Fa in lam yastati', baca azan dulu sikit. Ada sedikit nanti kalau boleh saya habiskan dulu ya.
InsyaAllah tuan-tuan, kita sedikit lagi insyaAllah. Saya minta izin ya, habiskan hadis ni insyaAllah. Maka disebut tadi sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran", barang siapa yang melihat mungkar di antara kamu, di antara kita, falyughayyirhu biyadihi, maka diubahnya dengan tangannya. Maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika tidak berkemampuan, fabilisanihi, maka dengan lidahnya. Fa illam yastati', jika tidak berkemampuan, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka itu adalah selemah-lemah iman. Dalam riwayat yang lain disifatkan orang yang mengubah atau mengingkari dengan hati tadi, dengan fabiqalbihi tadi, sebagai seorang yang tidak mempunyai iman sekalipun sebesar zarrah. Tu ini disebut oleh Al-Habib. Maknanya orang yang iman dia tak ada, dia tak mampu nak buat apa-apa. Dia hanya boleh bercakap dialog ataupun bermonolog dengan hati dia. Tapi saya ambil pendapatnya lebih ringan tuan-tuan daripada guru kami menyebut, mentafsirkan wadzalika adhaful iman, dimaknai sekurang-kurangnya. Kalau kita dah tak mampu sangat nak tegur, maka sekurang-kurangnya tegurlah dengan hati kita. Itu maknanya, sekurang-kurangnya. Kan, contoh kalau kita boleh diancam bunuh, kan, boleh dianiaya teruk, kan, boleh melibatkan keluarga kita dia dizolimi, maka tegurlah dengan hati kita. Itu memadai. Tapi kena berusaha juga tuan-tuan, sampailah kita boleh menggunakan tangan kita untuk mengubah sesuatu kemungkaran. Ini sifat Nabi. Sebab tu kita kata Nabi bersifat dengan bukan duduk saja. Nabi bila lihat kemungkaran, Nabi kita tegur terus. Bukan Nabi duduk tengok saja, membiarkan. Berbanding kita hari ini tuan-tuan, banyak yang menutup mulut. Kan bila nampak kemungkaran sebab akan terikat dengan macam-macam, kan dia tak mampu nak tegur. Kan sebab sayang kerja contohnya, contoh saya lah, kan tak mampu nak tegur kemungkaran disebabkan terikat dengan status kerja dan sebagainya. Kan itu. Wallahu alam tuan-tuan, saya rasa sekadar itu untuk malam ini, untuk tazkirah pada hari ini. Ada sedikit lagi tuan-tuan, bukan sedikit, banyak, ada 2-3 hadis lagi ni tuan-tuan yang perlu kita habiskan dalam amar ma'ruf nahi mungkar ni. Kita sambung pada bulan yang akan datang insya-Allah tuan-tuan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terkurang itu datang daripada diri saya sendiri. Kelemahan saya sendiri, saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa terkurang, kan, membuatkan hati tuan-tuan terasa dan sebagainya. Bahkan segala-galanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Wallahu alam. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah, surah wal azn dan doa. Subhanakallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, lil insana fi khusr, alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala subhina wa tayr, wa kunna fa'ilin ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak Masjid Azhar menyebut insya-Allah. Assalamualaikum.